Langsung dari Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya, kami bawakan Majlis Perasiman Penutupan Program Transformasi Minda Pendidikan Pencegahan Dadah di bawah inisiatif Bersepadu menangani masalah penyalahgunaan dadah, substan dan pelancongan sosial peringkat kebangsaan tahun 2020. Terimalah pasangan pengacara anda, Muhammad Zaim Nazif dan Sofia Ayisa. Assalamualaikum dan salam transformasi minda, program pendidikan pencegahan dadah sebagai pembuka tirai kita pada hari yang berbagi ini. Saya Zaim Nazif dari SK Putrajaya Presin 161 dan saya Sofia Asha dari SK Putrajaya Presin 91 bakal menemani anda sepanjang Majlis Perasmian Penutupan Program Transformasi Minda Pendidikan Pencegahan Dadah di bawah inisiatif Bersepadu menangani masalah penyalahgunaan dadah, substan dan pelancongan sosial peringkat kebangsaan tahun 2020. Baiklah Sofia, apa kata kalau kita alu-alukan terlebih dahulu tetamu yang juga bersiaran bersama kita pada hari ini. Kita ada Yang Berhormat Tuan Muslimin bin Yahya, Timbalan Menteri Pendidikan 1, Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Mah Hang Sun, Timbalan Menteri Pendidikan 2. Kita juga ada Yang Dihormati Komisioner Polis Datuk Seri Zulkifli bin Abdullah, Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Kami juga mengalu-alukan yang berusaha pengarah-pengarah Jabatan Pendidikan Negeri, pegawai-pegawai kanan dari Kementerian Pendidikan Malaysia dan pegawai-pegawai Agensi Anti Dadah Kebangsaan, pengetua, guru besar dan guru-guru serta rakan-rakan saya di seluruh Malaysia yang sedang bersiaran bersama kami ketika ini, termasuklah anda semua di luar sana. Semoga dengan kesetiaan tetamu-tamu kita di luar sana dapat menyanyikan lagi majlis kita pada hari ini. Walaupun kita berada dalam norma baru. Betul tu Sofia. Bercakap tentang norma baharu, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah mengutamakan terhadap pematuhan SOP yang telah ditetapkan. Seperti kita ni sentiasa menjaga penjarakan fizikal dan tidak bersentuhan. Baiklah, kita teruskan atur cara program kita pada hari ini dengan menandatangan dan mengaminkan doa yang bakal dipimpin oleh Akil Husani bin Hairul Nizam. Dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Segala puji-pujian bagi Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga serta para sahabat baginda. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada hari ini kami memanjatkan kesyukuran kepadamu kerana dengan hidayahmu kami dapat sama-sama berkumpul bagi menjadikan program Transformasi Minda, program pendidikan pencegahan dadah di bawah inisiatif Bersepadu menangani masalah penyalahgunaan dadah, substan dan pelancongan sosial peringkat kebangsaan tahun 2020. Anjuran bersama Kementerian Pendidikan Malaysia dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan, kami memohon agar majlis kami ini mendapat keberkatan dan keredaanmu. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram. Dalam program ini, kami menyusun kata-kata indah dengan gaya dan nada yang penuh hikmah, mengajak hamba-hambamu mengamalkan segala kebaikan dan menjauhi diri dari segala kejahatan dan kemungkaran. Hanya padamu ya Allah, kami berharap agar engkau terimalah segala usaha murni ini dan jadikanlah ia sebagai amal soleh yang akan mendapat ganjaran pahala darimu. Ya Allah, Ya Hayyun, Ya Qayyum. Seandainya di dalam program ini terdapat perkara yang mengundang kemurkaanmu, maka ampunkanlah kami. Ampunkanlah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadikanlah kami antara hamba-hambamu yang sentiasa mendengar dan mengikuti perkara yang baik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fi qulubi wa la taj'al lahum ma fina wa la ma'na wa la man yasbuna syaqiyyan wa la maghrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita beroleh keberkatan ilahi. Untuk pengetahuan semua, program ini diadakan bagi mengiktiraf murid-murid di sekolah sebagai model terbaik dalam pembentukan kemenjadian murid yang unggul. Selain itu, dapat meningkatkan pelaksanaan pengurusan PPDA di sekolah agar lebih menarik, proaktif, kreatif dan berimpak dalam pembangunan kemenjadian murid. Dan akhir sekali, membangun kasasiah, mengukuhkan disiplin, memantapkan program pengurusan pendidikan pencegahan dadah dan meningkatkan kesejahteraan mental murid. Untuk pengetahuan semua, kita sedang bersiaran secara langsung di YouTube dan Facebook Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Baiklah, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mendengar ucapan anuan daripada Yang Dihormati Komisioner Polis Datuk Seri Zulkifli bin Abdullah, Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saudara dan saudari pengacara majlis. Yang berhormat Tuan Muslimin bin Yahya, Timbalan Menteri Pendidikan 1 Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berbahagia Datuk Dr. Habibah binti Abdul Rahim, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berbahagia Datuk Muhammad Jamil bin Muhammad, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berusaha Dr. Haji Azhar bin Haji Ahmad, Pengarah Bahagian Perancangan dan Pendidikan Dasar Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berusaha Puan Hajah Farizah binti Ahmad, Pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seterusnya yang dikasihi semua warga Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Kementerian Pendidikan Malaysia, murid-murid sekolah rendah dan menengah di seluruh negara, tuan-tuan dan puan-puan yang menyaksikan majlis ini secara dalam talian. Pertamanya, terima kasih diucapkan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah menjemput saya memberikan ucapan pembuka majlis pada hari ini. Tahniah kepada Kementerian Pendidikan Malaysia kerana dapat menganjurkan majlis perasmian penutupan program transformasi minda pendidikan pencegahan dadah yang diprogramkan di bawah inisiatif bersepadu menangani masalah penyalahgunaan dadah, substans dan pelancongan sosial. Walaupun kita semua masih dalam suasana pandemik COVID-19, sekolah juga telah ditutup awal sebagai langkah keselamatan, namun usaha Kementerian Pendidikan Malaysia dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan dalam memberikan pendidikan pencegahan dadah tetap diteruskan. Sebenarnya tanpa kita sedari, di dalam kesulitan ini kita telah didesak untuk menerokai kaedah-kaedah baru yang lebih kreatif dalam menyampaikan perkhidmatan. Hadirin hadirat sekalian, menyingkap majlis kunjung hormat daripada Agensi Anti Dadah Kebangsaan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia pada 5 Jun 2020 yang lalu, ADK telah memaklumkan tentang penurunan waran sebanyak ringgit Malaysia 180,000 kepada Kementerian Pendidikan Malaysia bagi pelaksanaan program yang bersesuaian, dan saya difahamkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan 12 aktiviti berbentuk pertandingan yang melibatkan 12 kawasan rintis dan turut disertai oleh negeri-negeri lain juga. Program yang diadakan ini bertujuan untuk memantapkan nilai, adab dan etika dengan menerapkan rasa kecintaan dan keprihatinan murid dan dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sahsiah. Hadirin dan hadirat sekalian, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan setinggi penghargaan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri Johor yang telah meluaskan pendidikan pencegahan dadah kepada penglibatan ibu bapa dan komuniti PIBK pada 12 September 2020 di Johor Bahru yang telah dihadiri oleh seramai 300 orang peserta dengan mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Semoga penglibatan aktif badan bukan kerajaan, terutamanya pihak ibu bapa, dapat mempergiatkan lagi usaha untuk mencegah permasalahan dadah di dalam negara amnya dan yang melibatkan murid-murid sekolah khususnya. Selain itu, aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan menerusi peruntukan kewangan yang disediakan oleh kerajaan melalui projek inisiatif bersepadu menangani permasalahan dadah, substans dan pelancongan sosial juga telah mendapat sambutan yang baik daripada semua pihak. Dengan bertemakan kemakmuran dan kesejahteraan bersama-sama bermula dari alam persekolahan, sebanyak 51,600
78 penyertaan murid telah terlibat dalam program transformasi minda, pendidikan pencegahan dadah di peringkat sekolah rendah dan menengah. Syabas kepada murid-murid dan guru di seluruh negara yang turut serta dalam pertandingan yang dianjurkan. Semoga usaha ini berupaya untuk mendidik anak Malaysia supaya tidak menyalahgunakan dadah dan dapat menjadi modal insan yang mendukung aspirasi negara. Hadirin hadirat sekalian, selain daripada bekerjasama dengan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, projek inisiatif bersepadu ini juga melibatkan beberapa jabatan kerajaan dan NGO yang lain, terutamanya 10 buah kementerian dan 15 buah jabatan di bawah dasar dadah negara. Hasil daripada projek ini kita dapat lihat sekiranya semua pihak memainkan peranan masing-masing secara bersepadu, usaha untuk menangani permasalahan dadah mampu untuk dicapai. Perkara ini terbukti apabila daripada 12 buah kawasan berkategori merah yang dipilih, 9 daripadanya telah berubah kepada kategori hijau dan 3 buah lagi berubah kepada kuning. Kita berharap agar kesemua kawasan ini akan bertukar dan kekal berada dalam kategori hijau. Hasil usaha yang dilakukan oleh semua pihak ini juga telah berjaya mewujudkan beberapa buah model yang boleh diaplikasikan di 155 buah kawasan berisiko tinggi yang telah kita kenal pasti di seluruh negara pada tahun hadapan dan seterusnya. Sasaran kita menjelang tahun 2025, kesemua kawasan ini dapat kita ubah daripada kategori merah kepada hijau dan seterusnya dapat membantu untuk mencapai sasaran dadah terkawal 2025. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, sesungguhnya usaha untuk menangani permasalahan dadah tidak akan menemui kejayaan jika hanya dilaksanakan oleh sesebuah pihak sahaja. Tindakan ini perlulah dilakukan secara kolektif dan holistik kerana dadah merupakan manifestasi daripada permasalahan pelancongan sosial yang lain. Kemiskinan, kerapuhan struktur rumah tangga, jenayah jalanan serta tahap pendidikan yang rendah didapati turut menyumbang ke arah permasalahan ini. Oleh yang demikian, saya menyeru agar semua pihak dapat memainkan peranan secara bersepadu dalam menangani permasalahan ini, terutamanya pihak Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri, kerana kami di IADK percaya sekiranya permasalahan ini ditangani lebih awal, iaitu di peringkat keluarga dan peringkat sekolah, kita mampu untuk melahirkan generasi yang bebas daripada terlibat dengan permasalahan dadah dan perancangan sosial yang lain. Hadirin hadirat sekalian, sebelum mengakhiri ucapan, saya sekali lagi mengucapkan sekalung penghargaan dan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia yang memberikan ruang kepada saya untuk menyampaikan ucapan pembuka majlis ini, dan terima kasih juga di atas segala kerjasama serta komitmen yang diberikan selama ini, terutamanya dalam menangani isu berkaitan dadah. Saya berharap agar jalinan kerjasama baik ini akan berterusan demi menjamin keselamatan, kesejahteraan dan kesihatan rakyat Malaysia. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih yang dihormati Komisioner Polis Datuk Seri Zulkifli bin Abdullah atas ucapan alu-aluan yang cukup bermakna itu tadi. Seterusnya, kita teruskan lagi dengan mendengar ucapan perasmian penutupan program transformasi minda pendidikan pencegahan dadah di bawah inisiatif bersepadu menangani masalah penyalahgunaan dadah peringkat kebangsaan tahun 2020. Maka dengan penuh takzimnya, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Tuan Muslimin bin Yahya, Timbalan Menteri Pendidikan 1 untuk menyempurnakan majlis. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar semua? Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya maka kita dapat bersama-sama dalam majlis perasmian penutupan program transformasi minda pendidikan pencegahan dadah di bawah inisiatif bersepadu menangani masalah penyalahgunaan dadah, substan dan pelancongan sosial peringkat kebangsaan untuk tahun 2020. Saudara-saudari yang dikasihi, penularan jangkitan COVID-19 yang melanda negara kita telah menuntut satu normal baru dalam kehidupan masyarakat. Perubahan ini juga mempengaruhi norma baru dalam sistem pendidikan negara. Oleh itu, pelbagai program pada peringkat kementerian hinggalah ke peringkat sekolah tidak dapat dijalankan dalam suasana seperti biasa sebagaimana dirancang
termasuklah program transformasi minda, pendidikan pencegah dadah di bawah inisiatif bersepadu menangani masalah penyalahgunaan dadah, substan dan pelancongan sosial peringkat kebangsaan yang telah bermula daripada bulan Mei dan berakhir pada hari ini. Setinggi tahniah saya ucapkan kepada semua guru dan murid-murid di seluruh negara kerana mempunyai keazaman yang kuat serta ibu bapa yang memberikan sokongan padu untuk menjayakan program murid ini. Syabas kepada semua warga kerja program ini yang telah berusaha memastikan agar program ini dapat dijalankan sebagaimana dirancang sehinggalah kepada majlis perasmian penutup pada hari ini walaupun terpaksa dilaksanakan dalam bentuk jarak jauh menggunakan platform digital dan media sosial. Saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada rakan strategik Agensi Dadah Kebangsaan AADK atas kepercayaan tinggi yang diberikan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk melaksanakan program yang besar ini. Peruntukan sebanyak RM180,000 yang diberikan oleh AADK kepada KPM untuk melaksanakan program transformasi minda ini merupakan satu jumlah yang besar. Sesungguhnya, KPM amat berbesar hati dan berterima kasih menerima peruntukan ini. Semoga kerjasama yang baik ini tidak akan terhenti pada tahun ini sahaja tetapi akan diteruskan lagi pada tahun-tahun akan datang. Tuan-tuan, rakan-rakan guru yang dihormati sekalian, kita sudah maklum cabaran pendidikan pada masa sekarang amat jauh berbeza daripada zaman dahulu. Adalah menjadi tanggungjawab kita untuk memberikan ilmu pengetahuan bukan sahaja di dalam bilik darjah tetapi juga melalui program-program luar bilik darjah seperti ini. Mudah-mudahan usaha murni ini kita akan membuahkan kejayaan dalam usaha memastikan anak-anak kita menjadi warga negara yang sehat, bertanggungjawab dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan dadah, substan dan pelancongan sosial pada masa depan. Menerusi kebersamaan pelibatan ibu bapa dan komuniti PIBK sebagai rakan aktif sudah pasti dapat membantu pihak kementerian untuk melakukan anjakan minda, melonjakkan prestasi akademik serta membentuk sasiah murni dalam kalangan murid daripada sekolah rendah sehinggalah kelepasan menengah. Pelibatan aktif dan proaktif PIBK dalam memastikan masalah penyalahgunaan dadah, substan dan pelancongan sosial dalam komuniti setempat dapat ditangani dengan berkesan akan dapat memastikan iklim sekolah sentiasa positif di samping mempertingkatkan disiplin murid yang akan membawa kepada kecemerlangan. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, program transformasi minda ini merupakan satu inisiatif yang dirangka dalam usaha memberikan kesedaran kepada semua murid tentang bahaya dadah kepada diri dan masa hadapan. Selain itu, program ini diharapkan dapat memupuk ilmu dan pendidikan tidak formal yang melibatkan murid, ibu bapa dan komuniti melalui aktiviti bertemakan anti dadah bagi menangani situasi pasca COVID-19 tanpa terjebak dengan gejala dadah sekaligus memberi pendedahan kepada kumpulan sasaran. Saya difahamkan pelbagai pertandingan telah diadakan seperti pertandingan reka bentuk t-shirt, sajak, cerpen, animasi infografik, pertandingan basking, WhatsApp stiker, mencipta lirik dan lagu telah pun diadakan yang melibatkan seluruh negara. Saya pasti melalui semua pertandingan ini, kesedaran tentang perlunya menjauhi penyalahgunaan dadah, substan dan pelancongan sosial dapat disemai dan dalam jiwa murid-murid di samping mengasah bakat murid-murid agar lebih kreatif dan berkeyakinan tinggi. Kepada seluruh sekolah, kolej matrikulasi dan institut pendidikan guru yang terlibat dalam program ini, saya ucapkan syabas, tahniah buat semua yang telah menyertai dan memenangi pertandingan dalam program ini. Jadikanlah kenangan manis pada hari ini sebagai pencetus semangat untuk menjadikan negara kita bebas daripada penyalahgunaan dadah. Tuan-tuan dan puan-puan, akhir kata, saya juga mengharapkan agar tali silaturahim yang mengikat kerjasama erat antara KPM, ibu bapa, komuniti dan pihak AADK akan terus kukuh dan bertaut menjadi satu demi kesejahteraan dan kemejadian anak-anak kita semua. Mudah-mudahan pada tahun hadapan kita dapat meneruskan lagi usaha murni ini dengan kerjasama erat AADK. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan penutupan program transformasi minda pendidikan pencegah dadah di bawah inisiatif bersepadu menangani masalah penyalahgunaan dadah, substan dan pelancongan sosial peringkat kebangsaan bagi tahun 2020. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
acara yang dinanti-nantikan, iaitu acara pengumuman pemenang. Pastinya semua tidak sabar kan? Betul tu Sofia. Saya pun berdebar-debar sekarang ni. Apatah lagi mereka kat luar sana. Untuk pengetahuan Zaim dan penonton luar sana, sebanyak 12 pertandingan telah diadakan dan telah berjaya dinilai oleh barisan juri profesional yang telah dipilih. Antaranya, kita ada pertandingan stiker kreatif, mereka bentuk t-shirt, pertandingan deklamasi sajak dan pidato. Kita juga ada penulisan cerpen serta poster digital. Bukan itu saja Zaim, kita juga ada pertandingan mencipta lirik, nyanyian solo, basking band, pertandingan cerita komik, animasi infografik, pertandingan infografik dan video kreatif. Baiklah, untuk tidak melengahkan masa, sekarang kita akan umumkan pemenang bagi pertandingan stiker kreatif, pertandingan mereka bentuk t-shirt dan pertandingan deklamasi sajak. Kita teruskan juga dengan pengumuman pemenang bagi pertandingan pidato, pemenang pertandingan cerpen, diikuti dengan poster digital dan pertandingan mencipta lirik nyanyian solo. Jom kita saksikan. Berikut merupakan pemenang sagu hati bagi pertandingan stiker kreatif. Pemenang bagi pertandingan stiker kreatif, tempat ketiga Nurul Afrika binti Muhammad Jafri, SMK Chua, Negeri Sembilan. Tempat kedua Jiu Jiaju, SMJK Guanghua, Kelang, Selangor. Tempat pertama Muhammad Daniel bin Rusaimi, SMK Bandar Tasik Selatan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Berikut merupakan pemenang sagu hati bagi pertandingan mereka bentuk t-shirt. Pemenang bagi pertandingan mereka bentuk t-shirt. Tempat ketiga Koh Chia Yu, SMJK Hange, Pulau Pinang. Tempat kedua Nik Nur Fazira binti Abdul Fattah, SMA Al-Hasanah, Pahang. Tempat pertama Ainul Jariah binti Muhammad Hamil, SMK Gunung Semanggol, Perak. Berikut merupakan pemenang sagu hati bagi pertandingan deklamasi sajak kategori sekolah rendah. Seterusnya, pemenang bagi pertandingan deklamasi sajak kategori sekolah rendah. Tempat ketiga, Nur Elisha binti Abdullah Ayub, SK Desa Pandan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Tempat kedua, Fairuz Zubaisyah Fauzi, SK Pekan 2, Sabah. Tempat pertama, Muhammad Hazman Zikri bin Nur Azhar, SK Sebatu, Melaka. Berikut merupakan pemenang sagu hati bagi pertandingan deklamasi sajak kategori sekolah menengah rendah. Pemenang bagi pertandingan deklamasi sajak kategori sekolah menengah rendah. Tempat ketiga, Muhammad Irfan Is bin Asrullah, SMKA Tun Perak, Melaka. Tempat kedua, Nur Aisyah Akilah binti Muhammad Asri, SMK Tengku Mizan Zainal Abidin, Terengganu. Tempat pertama, Muhammad Iman Sofi bin Rusrizal, SMK Abdul Rahman Talib, Perak. Berikut merupakan pemenang sagu hati bagi pertandingan deklamasi sajak kategori sekolah menengah atas. Pemenang bagi pertandingan deklamasi sajak kategori sekolah menengah atas. Tempat ketiga, Nur Zaini Aznisa binti Mazaman, SMK Kompleks Rantau Abang, Terengganu. Tempat kedua, Darwisha Afrina binti Kamarul Anwar, SMK Iskandar Shah, Melaka. Tempat pertama, Amrah Al-Balkis binti Abdullah, SMK Maxwell, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Berikut merupakan pemenang sagu hati bagi pertandingan pidato kategori sekolah rendah.
Pemenang bagi pertandingan pidato kategori sekolah rendah. Tempat ketiga, Ahmad Syahmi bin Muhammad Zukri, SK Dusun, Hulu Terengganu, Terengganu. Tempat kedua, Aina Umairah binti Khairul Zamri, SKLK TP, Ulu Penggeli, Johor. Tempat pertama, Anis Batrisha binti Zahini, SK Kota Warisan, Selangor. Berikut merupakan pemenang sagu hati bagi pertandingan pidato kategori sekolah menengah rendah. Pemenang bagi pertandingan pidato kategori rendah. Tempat ketiga, Arifah binti Nur Sufyan, SMK Cengke Pusat, Pahang. Tempat kedua, Nur Balkis binti Akbar Ali, SMK Tinggi Segamat, Johor. Tempat pertama, Ainul Danish bin Salahuddin, SMK Teluk Mas, Melaka. Berikut merupakan pemenang sagu hati bagi pertandingan pidato kategori sekolah menengah atas. Pemenang bagi pertandingan pidato kategori sekolah menengah atas. Tempat ketiga, Khairan Sofia binti Biyamin, SMK Kubung Limbang, Sarawak. Tempat kedua, Siti Nur Fatihah binti Muhammad Suhaimi, SMK Lubuk Merbau, Kedah. Tempat pertama, Nurul Aftisa Nazwa Duin, SMKA Muhammad Ali, Sabah. Berikut merupakan pemenang sagu hati bagi pertandingan penulisan cerpen. Pemenang bagi pertandingan penulisan cerpen. Tempat ketiga, Nur Balkis binti Samsul Zaimi, SMK Persia, Felda Hulu Perak, Perak. Tempat kedua, Yoga Sharvin, anak lelaki Suresh, SMK Taman Indah, Negeri Sembilan. Tempat pertama, Muhammad Haziq Iman bin Aman Shah, College Vocational ERT Setapak, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur. Berikut merupakan pemenang sagu hati bagi pertandingan poster digital. Pemenang bagi pertandingan poster digital. Tempat ketiga, Muhammad Iznur Irfan bin Abdullah dan Muhammad Nur Irfan Afiq bin Hamdin, SMK Belawai, Sarawak. Tempat kedua, Nur Shazrin Iris binti Rizaman dan Nurin Damia binti Idris, SMK Cengke Pusat. Tempat pertama, Nurul Nur Syafiqah Amirah binti Nurizam dan Nurul Syafiqah binti Muhammad Zaid, SMK Pegalan Cepa, Kelantan. Berikut merupakan pemenang sagu hati bagi pertandingan mencipta lirik dan nyanyian solo. Pemenang bagi pertandingan mencipta lirik lagu dan nyanyian solo. Tempat ketiga, Muhammad Arif Syahmi bin Hasrul Risham, SMK Saujana Utama, Selangor. Tempat kedua, Nur Aris Syahanis binti Muhammad Suhaimi, SMA Sains Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Tempat pertama, Adriana Zatasha binti Ahmad Azam Shah, SMK Muhibah, Perak. Bagi mengurangkan debaran, sama-sama kita saksikan persembahan daripada Ariana Zatasha binti Ahmad Azam Shah dari SMK Muhibah, Perak. Terimalah. Selembut bayu pagi dingin terasa di tubuhku, seakan gelora di jiwa melakar maknanya. Itulah aturan hidup ini,
hadapi cabarannya. Di sini bermula kisah didikan awalku menjadi seorang insan berilmu berbakti para pertiwi. Akan ku jaga demi bangsaku dan negaraku. Bangunlah, hadapi rintangan dan cabaran, bersama hadapi apapun yang terjadi. Sahutlah, semaikan kasih suci di hati, moga niat murni akan diberkati. Semangat membakar jiwa, mari tempuh bersama. Satu jiwa, satu rasa, sejahtera kita bersama. Bangunlah, hadapi rintangan dan cabaran, bersama hadapi apapun yang terjadi. Sahutlah, semaikan kasih suci di hati, moga niat murni akan diberkati. Moga niat murni akan diberkati. Moga niat murni akan diberkati. Kembali kita lagi setelah kita berhibur seketika dengan persembahan daripada Johan Pertandingan Mencipta Lirik dan Nyanyian Solo. Memang cukup berbakat. Bagaimana Zaim? Dah hilang debaran awak? Belum lagi Sofia, sebab masih banyak lagi pengumuman pemenang yang belum kita ketahui. Sofia, apa kata kalau kita teruskan lagi dengan pengumuman pemenang bagi pertandingan mencipta lirik dan lagu berkumpulan? Kita juga ada pemenang bagi pertandingan cerita komik, animasi grafik, infografi dan pemenang bagi pertandingan video kreatif. Rasanya semua penonton di luar sana pun pasti tidak sabar-sabar juga. Baiklah, kalau semua sudah bersedia, jom saksikan pemenangnya. Pemenang Seguh Hati bagi pertandingan mencipta lirik dan lagu berkumpulan. Pemenang bagi pertandingan mencipta lirik dan lagu berkumpulan. Tempat ketiga, SMK Datuk Sulaiman Batu Pahat, Johor. Tempat kedua, SMK Taman Setiawangsa, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Tempat pertama, SMK Tengku Intan Sahara, Dungun, Terengganu. Berikut merupakan pemenang Seguh Hati bagi pertandingan cerita komik kategori sekolah menengah rendah. Pemenang bagi pertandingan cerita komik kategori sekolah menengah rendah. Tempat ketiga, SMK Jalan Reko, Selangor. Tempat kedua, SMK Yobin, Melaka. Tempat pertama, SMK Sundalawas, Sarawak. Berikut merupakan pemenang Seguh Hati bagi pertandingan cerita komik kategori sekolah menengah atas. Pemenang bagi pertandingan cerita komik kategori sekolah menengah atas,
Tempat ketiga, SMK Bukit Rangin, Pahang. Tempat kedua, SMK Tengku Mahmud Iskandar, Johor. Tempat pertama, SMK Bandar Rincing, Selangor. Berikut merupakan pemenang sagu hati bagi pertandingan infografik kategori penuntut matrikulasi dan IPG. Pemenang bagi pertandingan infografik kategori penuntut matrikulasi dan IPG. Tempat ketiga, Kolej Matrikulasi Negeri Kelantan. Tempat kedua, Kolej Matrikulasi Negeri Melaka. Tempat pertama, Kolej Matrikulasi Negeri Melaka. Tahniah diucapkan kepada para pemenang itu tadi. Berikut merupakan pemenang sagu hati bagi pertandingan animasi grafik. Pemenang bagi pertandingan animasi infografik. Tempat ketiga, SMK Datuk Syed Ahmad, Kedah. Tempat kedua, SMK Cukai, Terengganu. Tempat pertama, SMK Tengku Intan Zahara, Terengganu. Berikut merupakan pemenang sagu hati bagi pertandingan video kreatif kategori sekolah rendah. Pemenang bagi pertandingan video kreatif kategori sekolah rendah. Tempat ketiga, SK Taman Merdeka, Melaka. Tempat kedua, SK Seberang Dungun, Terengganu. Tempat pertama, SK LKPT Pemanis 1, Johor. Berikut merupakan pemenang sagu hati bagi pertandingan video kreatif kategori sekolah menengah. Pemenang bagi pertandingan video kreatif kategori sekolah menengah. Tempat ketiga, SMK Seri Badung, Kedah. Tempat kedua, SMK Durian Tunggal, Melaka. Tempat pertama, SMK ACS Methodist, Setiawan, Perak. Tahniah diucapkan kepada para pemenang itu tadi. Alhamdulillah, debaran saya pun semakin reda. Sedar tak sedar, kita sudah pun berada di penghujung acara ini. Semuanya sudah pun terjawab. Ya betul tu Zaim. Terima kasih sekali lagi kepada anda semua yang setia bersama kami dari mula kita bersiaran sehinggalah tamat nanti. Jutaan terima kasih kepada penganjur bersama Kementerian Pendidikan Malaysia dan Agensi Antidanah Kebangsaan. Dengan kelolaan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya, akhir kata saya Zaim Nazif dari SK Putrajaya Persisi 161. Saya Sofia Aisyah dari SK Putrajaya Persisi 91 menyusun 10 jari memohon maaf atas kesilapan sepanjang kami mengendalikan acara ini. Terima kasih, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jaga kita. Berakhirlah sudah program transformasi minda pendidikan pencegahan dadah di bawah inisiatif pendidikan bersepadu menangani masalah penyalahgunaan dadah, substan dan penunjungan sosial peringkat kebangsaan tahun 2020. Kami tinggalkan anda dengan sebuah persembahan sebagai penutup tirai. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Suasana
yang bermula dari kita bersekolah. Sungguh bermakna kata mereka, sama lebu sama binasa. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Dari mula persekolahan kita jalan kemakmuran. Ya dari situ satu-satu bersama bergandeng bahu. Ya dari situ beroleh ilmu berkat dari guru-guru. Jika bekerja sama kita semua, mimpi akan menjadi nyata. So now we make it together. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Dari mula persekolahan kita jalin kemakmuran. So now we make it together. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Di situ ada jalan. So now we make it together. Dari mula persekolahan kita jalin kemakmuran. So now we make it together. Oh, oh. So now we make it together. No matter what, we still together. No matter what, we need each other. Jika bekerja sama kita semua, mimpi akan menjadi nyata. Suasana yang bermula dari kita bersekolah. Sungguh bermakna kata mereka, sama lebu sama binasa. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Dari mula persekolahan kita jalan kemakmuran. Ya dari situ satu-satu bersama bergandeng bahu. Ya dari situ beroleh ilmu berkat dari guru-guru. Jika bekerja sama kita semua, mimpi akan menjadi nyata. So now we make it together. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Dari mula persekolahan kita jalin kemakmuran. So now we make it together. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Di situ ada jalan. So now we make it together. Dari mula persekolahan kita jalin kemakmuran. So now we make it together. Oh, oh, oh. So now we make it together.